السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Ni abang ni pun ada lah. Sihat abang tu? Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti masih lagi di hadis yang ke-60 ataupun hadis yang pertama dalam bab muraqabah. Kita berhenti di yang saya tandalah fa akhbirni anis saah. Betul bang lah? Ya. Jadi hadis ni panjang tuan-tuan. Saya sebut kat tuan-tuan, hadis ni terkenal dengan nama hadis Jibril. Kalau sebut hadis Jibril, hadis ni lah. Kalau ada ustaz sebut hadis Jibril, hadis ni lah, tak ada hadis lain. Kenapa dipanggil hadis Jibril? Hadis ni lah satu-satunya hadis yang menceritakan malaikat Jibril alaihi salam datang dalam rupa manusia. Sahabat pun nampak, Nabi pun nampak, dan Jibril tanya Nabi soalan dan Nabi jawab. Jadi para sahabat pun boleh belajar. Dan Jibril tanya, maka Nabi SAW pun jawab. Jadi yang pertama yang kita bincang dah, Jibril tanya berkenaan dengan Islam, maka Nabi pun jawab yang rukun Islam yang 5 tu lah. Apa dia? Mengucap, semayang, tunaikan zakat, puasa dan haji. Bila Nabi SAW jawab, maka Jibril kata sadaqta, betul. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami sahabat Nabi semua pekat pelik. Dia tanya, lepas tu dia kata betul. Pelik kan? Macam cikgu pula. Kita tanya anak murid 2 kali 2 apa, anak murid kata 4. Betul. Jadi pelik dah sahabat. Dia tanya Nabi, bila Nabi jawab dia kata betul. Seolah-olah dia macam guru kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya yang kedua yang kita dah bincang dah, tanya berkenaan dengan iman. Maka Nabi SAW jawab yang 6 rukun iman tu. Kita rukun Islam, rukun iman tu ambil pada hadis ni lah tuan-tuan, hadis Jibril. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat, dan beriman pada qada dan qadar. Kita pun dah bahas dah panjang. Kemudian dia jawab benda yang sama, sadaqta, benar. Kemudian dia tanya lagi pada Nabi SAW, fa akhbirni anil ihsan. Cerita pula berkenaan dengan ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ni maksudnya berbuat baik. Apa makna ihsan? Darjat ihsan. Maka kata Nabi SAW, kamu seolah-olah kamu sembah Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Ataupun kalau tak rasa macam tu, rasa Allah melihat. Maknanya ihsan ni orang yang rasa pengawasan Allah. Rasa masa semayang tu rasa Allah lihat, dia melihat Allah. Lihat di sini tuan-tuan bukan makna nampak zat tu. Lihat di sini ni perasaan tu tuan-tuan, khusyuk kepada Allah, seolah-olah melihat Allah. Macam tu. Macam kita ingat satu benda tuan-tuan. Bila kita ingat satu benda, seolah-olah benda tu di kepala kita, di depan mata kepala. Kita memikirkan tentang seseorang tuan-tuan. Kita termenung lama kan. Bini tak tahu kita fikir apa. Kita tak sedang apa yang ada di sekeliling, pasal kita fikir sesuatu kan. Macam tu lah tuan-tuan bila kita ibadah kan. Kalau kita ingat orang yang, ingat anak kita lah contoh ni.
Anak kita, kalau kita ingat anak kita lah, kalau kita ingat anak kita ni, seolah-olah kita terbayang melihat dia, tuan-tuan. Ada tuan-tuan kenal Ustaz Siddiq Noor, kenal kot noh. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, masa saya mengaji di UM, Ustaz Siddiq Noor dia rajin main masjid di UM tu, Masjid Ar-Rahman, tepi Universiti Malaya lah. Jadi masa tu Ustaz Siddiq Noor minta pada jemaah ni, saya ada dalam masjid tu lah, supaya saya masih belajar lagi tuan-tuan, awal tahun 2000 macam tu lah. Minta doa untuk isteri dia. Ustaz Siddiq Noor kan dia ada isteri berapa? 2 ke? 2 ke 3 tu, itulah. Jadi bini dia yang kedua tu, anak dia yang umur 4 tahun 5 tahun, saya tak ingat tuan-tuan, macam tu lah, 4 tahun ataupun 5 tahun, mati tuan-tuan. Mati accident, naik van, lori tu lintas, besi lori tu hempak van dia, van Ustaz Siddiq Noor tu, besi tu hempak. Mereka tak kena anak dia yang berusia 4 tahun. Maka berkecai kepala anak dia, kecai coh. Dan Ustaz Siddiq Noor bagi tahu, dia sendiri tengok masa polis tu tunjuk kepala anak dia dalam plastik, coh kepala anak dia. Tentu tahu kan Ustaz Siddiq Noor kenal kan. Jadi pecah kepala dia, tengok lagi kepala anak dia dengan otak pecah. Jadi tak apalah, sedih tu tak tahu nak kata lah, bila kita sendiri tengok kepala anak kita yang 4 tahun dalam plastik dengan otak dia apa. Sedih lah tuan-tuan. Tapi Ustaz Siddiq Noor ni ustaz tuan-tuan, dia orang yang hebat dalam perjuangan. Kita tahulah orang yang hebat, orang lama kan. ISA pun pernah masuk tuan-tuan. Dia orang yang jiwa kental lah, ujian pun hebat lah, tapi dia boleh terima lah. Tapi isteri dia sukar nak menerima. Isteri dia tu nombor 2 tak silap. Sebab bila dia balik rumah tu, dia terbayang anak dia. Macam tu, terbayang anak dia. Yalah anak tuan, 4 tahun kan, duduk lari-lari kan. Macam masih perasan dalam mata kita tu kan. Kerana kuatnya perasaan tu, kita terbayang tuan-tuan, kan rindu pada anak dia. Maka isteri dia balik je rumah, bini dia akan ni lah sedih, dan kadang-kadang dia menjerit. Jadi minta semayang hajat untuk isteri dia lah, gitulah. Jadi nak cerita je tentang perasaan tu. Kan perasaan tu kuat tuan-tuan, kita terbayang tuan-tuan. Kita terbayang. Kalau orang yang kita sayang meninggal tuan-tuan, mungkin malam kita tidur, kita terbayang dia ada tuan-tuan. Boleh jadi. Kalau kita sayang sangat isteri kita, boleh jadi satu malam kita terbayang dia, boleh jadi. Kita perasaan yang sangat kuat. Ni orang yang sampai darjah ihsan ni, dia sekerana rindunya pada Allah, kerana cinta pada Allah dan takut azab Allah, masa semayang tu seolah-olah dia melihat kebesaran dan keagungan Allah. Seolah-olah dia melihat tu, bukan melihat zat Allah. Perasaan tu bila dia kuat. Tapi kalau tak sampai ke situ, perasaan dia kuat, merasai pengawasan Allah Azza wa Jalla. Allah mengawasi dia, Allah melihat dia. Yang ni pun kita dah bincang dah tuan-tuan, tak apa. Kemudian habis dah tuan-tuan. Jadi saya sebut kat tuan-tuan dah ada 3 darjat orang Islam ni, ada 3 darjat. Darjat yang biasa dipanggil Muslim. Siapa yang mengucap, dia mengucap identiti di Islam, dia Muslim. Itu darjat paling rendah, Muslim. Nah, kalau orang tak semayang, Muslim juga tuan-tuan. Kan ramai kan tak semayang, puasa, muntah ke mana tuan-tuan, dia Muslim. Muslim ni orang Islam lah. Selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia mengaku di Islam, dia Muslim. Tapi bukan Muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna adalah Muslim yang apa? Dia beriman, mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, dia zakat, dia puasa, dia haji. Yang ni Muslim sempurna. Haji tu kalau mampu lah, kalau tak mampu tak apa. Daripada Muslim yang sempurna ni, dia akan naik darjat yang lebih tinggi. Kalau dia duk amalkan tu, banyak semayang, banyak puasa, banyak sedekah, dia akan naik darjat mukmin. Ni darjat mukmin. Mukmin ni saya sebut kat tuan-tuan lah, bila sebut nama Allah bergetar hati dia, itu darjat mukmin. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila dengar orang baca Quran, bila sebut nama Allah bergetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dalam kereta tu pasang Quran, dengar Quran, bertambah iman dia. Itu orang beriman. Kita boleh cek kita sampai ke belum darjat keimanan yang sempurna. Orang yang betul-betul beriman ni, sampai darjat beriman, dia akan kasih saudaranya seperti dia kasih diri dia. Dia akan kasih saudara semua Islam, sama Islam, atau adik-beradik dia.
Kalau abang dia dapat kerja gaji banyak, dia seronok macam dia yang dapat. Kalau adik-beradik dia ataupun siapa-siapa ditimpa musibah, dia sedih macam musibah tu dia kena. Tu. Nah, itu baru sempurna iman. Daripada orang beriman tu, dia boleh naik darjat lagi tinggi. Ihsan, tuan-tuan. Ataupun dipanggil muhsin. Muhsin tadi macam tu lah. Muhsin ni semayang, puasa, haji ni memang apa, zakat apa semua ni saya settle lah. Bab akhlak ni memang dia orang beriman yang sempurna lah. Baru dia akan pergi darjat muhsin. Selagi mana kita belum selesai darjat muslim, takkan naik darjat mukmin. Selagi mana belum selesai darjat mukmin, kita takkan naik darjat muhsin. Jadi dah sampai muhsin, ni tahap wali lah tuan-tuan. Muhsin ni wali Allah. Baik tuan-tuan, kita tengok malam ni punya. Kata Nabi SAW, InsyaAllah malam ni habis. Kata Jibril, Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, bagi tahu aku pasal hari kiamat. Dia tanya buat kiamat. Lah ni orang semua pakat gaji buat kiamat. Orang Islam pun gaji, orang Kristian pun gaji, orang Yahudi pun gaji. Dipanggil ilmu eskatologi, ilmu-ilmu yang berbicarakan tentang apa, akhir hayat bumi ni. Jadi orang, tuan-tuan tengok, Kristian, Yahudi, semua, seluruh agama tuan-tuan, seluruh manusia sibuk tentang eskatologi. Ini dia lah ni, bagi tahu kiamat ni bila, macam mana kiamat dan bila kiamat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya ni, yang ni Nabi lah SAW, bukanlah aku yang hang tanya ni. Bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada hang. Sebenarnya Jibril pun tak tahu. Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu, Jibril lagi lah tahu. Sebab wahyu ni daripada Jibril. Wahyu daripada Jibril. Jibril ambil wahyu Quran di Baitul Izzah, kemudian sampai kepada Nabi. Maksudnya sebelum Nabi SAW tahu, Jibril tahu dulu. Bukan Nabi saja, seluruh Nabi-Nabi tuan-tuan. Sebelum wahyu tu sampai kat dia, Jibril hafal dulu. Maka Jibril dia akan dapat tahu maklumat lebih awal daripada para Nabi dan Rasul yang lain. Kalau Rasulullah tahu bila kiamat, patutnya Jibril tahu dululah, pasal dia yang menyampaikan wahyu. Jadi kata Nabi SAW, bukanlah aku yang hang tanya ni lagi tahu pada hang yang duk bertanya ni. Hakikatnya tuan-tuan, Nabi pun tak tahu. Nabi ni manusia terbaik, tak tahu bila kiamat. Jibril ni adalah makhluk di langit yang terbaik. Jibril di langit tu, makhluk terbaik di antara malaikat tu adalah Jibril alaihi salam. Jibril pun tak tahu. Malaikat yang tiup sangkakala, malaikat apa? Israfil kan. Zaman Nabi SAW, Rasulullah sebut dah, Israfil ni dia dah letak dah mulut dia muncung. Letak dah trompet tu. Zaman Nabi SAW, mulut dia dah letak dah di muncung trompet tu. Kemudian mata dia ni tengok di bawah arash. Wahana jabhatah, dan dahi malaikat Israfil ni berkerut. Berkerut ni maksud dia tengah apa? Standby sungguh tuan-tuan. Tengok, dahi berkerut, mata tengok di bawah arash tu. Mata yu'mar bin nafqi, bila nak diarahkan tiup. Makna ni dah hujung-hujung lah tuan-tuan ni. Ni kita duduk ni hujung lah. Hujung sangat lah. Sebab waktu zaman Nabi SAW pun Israfil dah letak dah mulut dia di trompet tu. Mata tengok bawah arash, dahi ni berkerut, tunggu bila diarahkan. Bila suruh tiup, dia nak tiup dah. Dah standby sungguh dah tuan-tuan. Macam orang kalau nak tembak ni dah standby dah tuan-tuan. Tenang elok dah. Tunggu nak bagi arahan tembak kan. Ni tunggu arahan tiup je tuan-tuan. Tapi soalan kita timbul tuan-tuan, kita dengan Nabi SAW hampir 1400 tahun lebih kan. Jadi tak tiup-tiup lagi pun penatlah Israfil tunggu. Ada orang dia pijak ke tu. Dia macam ni tuan-tuan. Masa ni tak sama antara kita dengan orang lain. Boleh Kita, saya bagi contoh lah, kita dengan jin, masa dia lain. Lain alam, lain masa dia. Ruang dia pun lain. Tempat dan masa. Sebab tu Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat dan masa. Jangan ingat Allah Ta'ala bertempat. Kita bertempat, Allah tak bertempat. Arash bukan tempat bagi Allah. Arash tu makhluk yang paling agung. Allah menguasai arash dan semuanya. Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan masa. Sebab tempat dan masa ni
Lain alam, lain dia punya tempat dan masa. Alam barzah, tempat dan masa. Mana ada tuan-tuan pergi gali kubur, mana nampak alam barzah? Dia alam lain, masa dia lain. Sebab tu orang ahli kubur ni yang mendapat nikmat, dia rasa sat je, lepas tu kiamat lah. Betul tak? Ahli kubur yang kena azab, dia rasa lama. Lain. Tuan-tuan, kalau orang tuan-tuan baca buku-buku kan, orang yang pernah masuk alam jin. Alam jin ni memang kata ulama, boleh kata majoriti ulama sebut memang kita boleh masuk alam jin. Boleh. Kita panggil bunian lah apalah. Tapi memang ada alam jin pun. Dalam kisah ni pun ada, malah ada riwayat, banyak riwayat yang sahih tuan-tuan. Pada zaman Sayyidina Umar pun pernah seorang lelaki dicolek oleh jin. Jin colek dia. Pernah dia nak pergi sembahyang subuh, dia nak pergi sembahyang isyak, jin colek dia. Jin tangkap dia, buh dalam penjara. Orang cari bertahun-tahun tak jumpa. Dia tak sedar dia duduk dalam penjara jin. 4 tahun dia duduk penjara jin. 4 tahun lebih. Lebih 4 tahun tuan-tuan. Duduk dalam penjara jin, nak cari kat mana? Duduk di alam jin. Tapi dia tak rasa lama. Ada riwayat sahih tak? Dah 4 tahun, bini dia pun tak tahu laki dia pergi mana. Hilang, nak pergi sembahyang isyak, hilang macam tu Jin tangkap. Biasanya jin tangkap ni ada sebab lah. Boleh jadi kita tuang ayat panas, anak dia mati ke. Kita pula jenis tak mengamalkan maksurat, tak baca maksurat ke apa kan. Jenis pendinding ni, memang jin boleh tangkap. Colek, jin boleh colek tuan-tuan, boleh. Jadi tangkap dia, buah dalam penjara. Bini dia tunggu, tak tahu laki dia hilang dah. Maka tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar suruh tunggu dulu. Yalah, laki dah tak balik bertahun kan. Sampai 4 tahun Sayyidina Umar panggil dia. Maka Sayyidina Umar jatuhkan keputusan, suami dia dah mati. Suami dah mati. Maka isteri dia pun iddah dengan kematian suami. Setelah 4 tahun Setelah 4 tahun bini suami dia tak balik, maka isteri dia pun iddah 4 bulan 10 hari. Suami dia mati Dan isteri dia pun kahwin lain. Dah 4 tahun lebih tu baru dia keluar. Baru dia lepas. Ini cerita tuan-tuan pada zaman Sayyidina Umar. Macam mana dia boleh lepas? Boleh lepas itu pun sebab kerajaan jin Islam telah menggempur kerajaan jin kafir tu. Serang tuan-tuan, perang. Maka kerajaan jin Islam ni gempur kerajaan jin kafir ni dan mengalahkan kerajaan tu. Kerajaan jin kafir kalah. Maka semua yang dalam penjara kerajaan jin kafir ni dibebaskan. Tapi jin tu pelik semua. Jin pakat pelik. Hang manusia macam mana duduk ada dalam ni? Cerita dia. Macam mana hang manusia boleh ada dalam ni? Dia kata dia tak tahu, dia nak pergi sembahyang isyak kena colek dengan jin. Maka jin Islam ni bertanya kepada dia, hang nak pergi mana? Bagi tahu, kami boleh bawa. Jadi dia kata, aku nak pergi ke Madinah, balik-balik ke tempat dia. Tapi dia duduk di alam tu tak berasa lama tuan-tuan. Tu alam jin. Tuan-tuan kalau masuk alam jin mungkin boleh jadi tuan-tuan rasa duduk 2-3 hari, rupanya dah berbulan lah. Lain tuan-tuan, masa tak sama. Dia susah tuan-tuan. Allah Ta'ala yang jadikan masa dia, Allah Ta'ala yang panjang dan pendekkan masa tu. Bila dia balik jin tu bawa dia sekejap je tuan-tuan. Jalan sat je, sedap-sedap dia dah nampak dah batu-batu, gunung-gunung di Madinah tu. Sampai di Madinah jumpa Sayyidina Umar. Tak boleh buat apa lah, bini dia dah fasah tuan-tuan, tak boleh kahwin dah. Hakim kan kuasa besar tuan-tuan. Hakim ni kuasa besar. Suami kalau tak menafkahkan isteri, hakim suruh cerai. Tapi kalau suami tak mau cerai, hakim boleh tolong fasah. Hakim power dia tinggi tuan-tuan. Dia lebih tinggi daripada suami kadang-kadang lah. Cuma biasanya hakim suruh suami lah lafaz. Kotlah nanti nak baik balik boleh apa? Boleh rujuk. Tapi kalau hakim yang fasah tak boleh rujuk lah. Itu dia beza dia lah. Jadi tuan-tuan, masa ni tak sama lain tuan-tuan. Jadi malaikat Israfil tu, dia di alam malaikat. Boleh jadi masa dia tu dalam berapa minit je, mungkin dalam berapa hari je. Tapi kita beribu tahun tak habis lagi. Lain tuan-tuan. Lain tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok ada satu orang yang di mana, di Terengganu tu ke, yang hilang tu. Dia rasa sat dia, rupanya berbulan dah tuan-tuan. Ada yang di Indonesia tu satu gunung tu selalu banyak orang hilang di situ. Banyak. Dia rasa saya dia hilang, ada orang bagi makan, dia kata. Padahal hilang berbulan-bulan lah. Dia rasa sekejap berapa hari je. Dia masuk alam jin. Jadi tuan-tuan, alam malaikat lain. Malaikat Israfil boleh jadi tuan-tuan, daripada zaman Nabi tu sampailah hari ni, boleh jadi baru 2-3 jam, 4 jam.
Di alam dia, masa dia. Kita alam kita dah 1000 tahun lebih. Lain alam, lain masa. Allah Ta'ala yang jadikan masa untuk setiap alam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malaikat Israfil pun tak tahu bila. Kalau tiba-tiba ada ustaz kata okey kiamat lagi 50 tahun, saya beritahu tuan-tuan mengarut itu ya. Mengarut Kalau ada siapa-siapa beritahu tuan-tuan okey kiamat lagi 45 tahun, mengarut ya tuan-tuan. Itu je sebut mengarut. Mustahil dan mengarut. Mengarut semengarut-ngarut je tuan-tuan. Sebab yang tahu kiamat ni siapa? Hanya Allah. Dan Quran sebut la ta'tikum illa baghtah. Kiamat ni tak mai kecuali dalam keadaan baghtah, terkejut. Kita tak sangka kiamat, dia mai. Tu kiamat. Kalau semua pakat duk fikir, tak lama dah kiamat. Bukan. Itu dia tuan-tuan, memang bukan tuan-tuan. Itu je bagi tahu. Selagi mana kita fikir, saya ingat dalam 3-4 tahun lagi kiamat. Bukan, belum lagi. Selagi mana kita duk fikir lagu tu, selagi tu bukan kiamat. Patutnya kita tak ingat bila kiamat ni tuan-tuan. Kita ingat kiamat kecil lah tuan-tuan. Ubah balik pemikiran. Jangan duk ingat bila kiamat bumi ni hancur. Tu bukan kerja kita tuan-tuan. Nabi SAW pernah minta pada Allah bagi tahu bila tarikh kiamat tu. Allah tak bagi. Allah Ta'ala tegur. Fima anta min zikraha. Surah Zariyat. Surah apa? Nazi'at. Wahai Muhammad, engkau bukanlah orang yang layak untuk menyebut bila kiamat. Nabi pun tak layak. Innama anta munziru man yakhshaha ila rabbika muntahaha. Tentang bila nak kiamat ni, hanya Allah yang tahu. Hatta Israfil pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Dan tugas Nabi ni hanyalah menyampaikan, memberi peringatan. Jadi kita semua tuan-tuan jangan duk sibuk bila kiamat tuan-tuan. Habis tu kita nak buat apa tuan-tuan? Kita ingat kiamat kecil tuan-tuan. Apa kiamat kecil? Bila kita nak mati. Betul tak tuan-tuan? Itu yang kita ingat. Ingat mati tuan-tuan. Nabi suruh ingat mati. Akthiru min zikri hadimil lazat. Banyaklah ingat benda yang menghapuskan segala kelazatan. Betul tak? Tuan-tuan mati ya, habis semua. Tuan-tuan punya harta ada berpuluh juta, semua bagi kat orang. Bini tuan-tuan boleh jadi kahwin dengan orang lain. Rumah kita boleh jadi bagi ke anak-anak. Habis langsung tuan-tuan. Makan tak boleh, minum tak boleh. Bila mati tuan-tuan, seluruh badan kita ni hancur. Ada orang kecil manis potong kaki tuan-tuan. Kalau mati, semua tanam tuan-tuan, semua dimakan tanah tu. Mata habis semua tuan-tuan. Bila mati tuan-tuan, hilang semua nikmat dunia. Nabi suruh kita ingat tu. Tapi saya sedih tuan-tuan. Sebab bila saya tengok Facebook, saya tengok Facebook, YouTube, kadang-kadang orang sibuk dengan tarikh kiamat. Dia lupa tarikh dia mati tu. Sehingga kan dia macam-macam lah. Sana dajjal, sini dajjal tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu. Kemudian apa kata Jibril alaihi salam? Kata Jibril alaihi salam, fa akhbirni an amaratiha. Bagilah tahu tanda-tanda dia, tanda kiamat tuan-tuan. Dia ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Hak kecil ni habis dah tuan-tuan. Itu je. Hak kecil ni habis dah. Kita tunggu hak besar. Hak besar ni kalau dia mai, Nabi sebut dia seperti tasbih tuan-tuan. Tasbih kita potong, dia akan keluar biji dia berurutan kan. Tunggu tanda kiamat besar. Bila datang saja tanda kiamat besar, maka tanda yang lain pun datang terus berurutan. Dia tak ada sengkang masa yang lama dah. Dia akan terus datang. Tanda kiamat kecil tuan-tuan, kita tengok. Yang Nabi bagi ni tanda kiamat kecil. Baik, bukan tanda kiamat besar. Ni tanda kiamat kecil. Apa kata Nabi SAW? Sabda Nabi, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang perempuan melahirkan tuannya. Maknanya apa? Ibu melahirkan anak yang derhaka. Kan anak jadi bos, betul tak? Betulnya anak hormat mak. Di akhir zaman anak dia tak hormat mak. Dia tak hormat mak bapak dia. Malah bila dah tua, maka dia lawan dengan mak dia. Boleh jadi ni maki hamul mak dia. Dan boleh jadi tuan-tuan dia pukul mak dia.
Dan boleh jadi dia bunuh mak dia. Kan dia bunuh mak dia kan, potong kepala di Hulu Selangor ke, dia potong kepala buang dalam kotak tuan-tuan. Mak dia tu, mak betul dia. Oh, dahsyat tu, boleh potong kepala mak dia tu. Yang saya sedih bukan apa, ada orang ambil gambar share. Tuan-tuan janganlah buat macam tu, kesian tuan-tuan. Betul tak? Kesian pada si mati. Kita ni kalau insiden jangan ambil gambar tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Cuba bayangkan kita tuan-tuan, yang insiden tu kita, betul tak kan? Kita kaki na'udzubillah tuan-tuan, putih kaki ke, mata terkeluar ke, pecah kepala ke, orang main ambil gambar viral. Tuan-tuan, kita suka tak suka? Tuan-tuan tak suka, betul tak tuan-tuan? Sebab kita buat ke orang. Jangan tuan-tuan, tak boleh. Ada orang dia buat suka viral tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Eropah, polis sana marah tu. Tuan-tuan nak insiden, tuan-tuan ambil gambar. Nak ambil gambar insiden tu tak apa, jangan ambil gambar orang tu, mangsa tu. Nanti ambil gambar mangsa tu. Kan ada baru ni kan, ada kejadian bunuh diri tu kat Penang ke. Ada dia putus cinta, dia minum petrol, dia bakar diri dia. Ada tengok tak? Ada orang tu sibuk rakam tuan-tuan. Sibuk rakam. Semua orang lah ni semua nak terkenal tuan-tuan, semua nak viral. Sebab kita naik meluat tuan-tuan, semua nak viral. Tengoklah ni dengan TikToknya apa. Bukan salah tuan-tuan ada TikTok, boleh je tuan-tuan ada TikTok ke. Ada kawan saya ada TikTok, dia berniaga. Ada yang menyampaikan nasihat, ni semua bagus. Ni buat TikTok pergi cerita buat lelaki bini dalam kelambu, semua nak cerita, ni semua dah jadi haram. Sebab orang gila popular lah ni tuan-tuan. Dulu orang nak jadi popular, jadi artis ni tak payah lah. Tuan-tuan buat konten yang bukan-bukan dekat Facebook ke, dekat apa, dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, boleh terkenal. Ada orang tuan-tuan, dia buat konten pergi rumah hantu, tengok orang like banyak-banyak. Tapi memang berani lah, saya tak nafi lah, hamba Allah tu berani. Segala tempat yang berhantu ni bagi kat dia. Dia memang dia pergi semua, dia rakam lagi, dia buat rakaman. Dia pergi seorang dia. Tuan-tuan bagi mesej kat dia, mana tempat berhantu, dia boleh buat live lagi tuan-tuan. Dia pergi 2 pagi, dia pergi seorang dia. Ada dia nampak lembaga lah apa. Tapi hamba Allah ni memang berani lah, berani sungguh lah saya tengok. Tapi orang like tuan-tuan, apa benda tu, hunter apa tau, dia duk cari hantu tuan-tuan. Tapi orang lagu ni saya ingat bukan hantu, dia bukan takut hantu, hantu takut dia tuan-tuan. Segala rumah jenis hantu tuan-tuan bagi tahu, dia pergi seorang dia ya. Berani sungguh. Nanti dengar bunyi ketuk, dia nampak lembaga api, dia memang jenis tak takut. Dia buat yang tu punya konten ya tuan-tuan. Oh, berapa puluh ribu ke ratus ribu dah orang like dia. Semua dapat duit tu. Sekarang ni orang gila popular tuan-tuan. Sampai benda-benda yang mengarut pun semua nak sebut tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita kalau ada kejadian macam kesnya anak potong kepala tu kan, janganlah ambil gambar. Polis ambil gambar tak apalah, betul tak? Kita jiran tak perlulah ambil gambar. Kalau ambil gambar pun tuan-tuan, kalau boleh jangan ambil lah. Kalau ambil janganlah viral. Ni kita pergi viral, kita dah pergi ambil gambar muka mak dia yang kena potong kepala. Kita ambil gambar kepala mak dia tu dalam kotak. Bayangkan kalau itu mak kita, kita sanggup ke tuan-tuan? Apa perasaan kita? Kalau mayat orang perempuan yang tak ada kepala tu mak kita, dengan berdarahnya, rumah sepah, kepala orang perempuan tua tu, orang perempuan tua tu dalam kotak tu mak kita, kita takkan setuju. Jangan tuan-tuan. Kita mengaji jangan buat. Hukum dia haram dan berdosa besar. Berdosa besar. Pasal apa? Kita mengaibkan orang, dosa besar. Tak boleh tuan-tuan. Kita kat kubur tuan-tuan, kita tak boleh pijak kubur, betul tak? Duduk tak boleh. Pasal apa? Menyakiti mayat dalam tu. Padahal hidup dalam tanah tuan-tuan, tak boleh duduk atas kubur, haram. Nabi sebut kita duduk atas bara api, terbakar baju kita, kena kulit kita, lebih bagus daripada kita duduk atas kubur orang. Atas kubur pun Nabi tak bagi, ni kita viral lebih orang punya apa? Mayat orang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Ada orang dia memang suka tuan-tuan, dalam nanti dia bubuh dalam grup WhatsApp kan, segala jenis grup WhatsApp. Ada sebahagian seorang tu saya tengok cikgu besar, dia cukup rajin, cikgu besar. Tapi saya tak tahu macam mana pemikiran dia. Guru besar patutnya hebatlah pemikiran dia. Tapi dia lah rajin share benda-benda yang bagi saya tak boleh lah, aib jenazah. Hatta sebagai ulama sebut, jenazah ni kalau dia dalam apa, kafan tu kan kita dah balut dia tu kan, sebagai ulama kata tak boleh juga, aib pada mayat tu. Saya macam tu. Kerana tak bawa duduk dalam tu, kan kita balut dah tu kan.
balut dengan kain kafan tu. Jangan ambil. Kalau kita nak ambil simpan, kita simpan kita sudah. Jangan kita ambil gambar, kita viral kat supaya orang tak bagi. Ada satu orang tu terkenal tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak kenal kot dia. Dia ni dengan bini dia banyaklah buat konten di Facebook, TikTok dan sebagainya. Dia tunjuk dia buat sembahyang jenazah untuk kawan dia. Jenazah kawan dia. Daripada airport sampai bawa jenazah, peluk sampai ke kubur, tuan-tuan. Kita buat amalan ni bukan nak tunjuk ke orang, tuan-tuan. Betul tak? Amalan ni kerana Allah, tuan-tuan. Baik. Ni kita tunjuk daripada benda yang tak patut pun kita tunjuk, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kemudian, jadi melahirkan mak melahirkan anak yang derhaka, anak yang menyakiti hati ibu dan bapa lah, tuan-tuan. Nah, itu banyak dah, tuan-tuan. Banyak. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ini yang kita nampak sekarang lah, memang nak kiamat. Apa dia? Kamu melihat orang yang tidak berkasut, urata, yang telanjang, bukan telanjang bulat, tuan-tuan, telanjang dada. Bangsa apa yang pakai baju dada dibuka, kita sebut ri'a asya, dan bangsa alata, miskin papa kedana. Bangsa ni miskin papa kedana. Ri'a asya, hidup ni menggala kambing dia. Bangsa yang sangat papa kedana lah, tuan-tuan. Dan belah kambing, hidup ni belah kambingnya, miskin sangat. Ya tatawaluna fil bunyan, bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi. Makna dia apa? Akhir zaman bangsa ni paling kaya. Padahal mereka ni bangsa yang papa kedana. Kasut pun tak pakai, pakai baju pun nampak buka dada. Yang laki lah, bukan yang perempuan. Alata, miskin papa kedana. Ri'a asya, belah kambingnya hidup mereka. Maksud dia orang Arab, tuan-tuan. Orang Arab menganding dengan orang Melayu. Orang Melayu dulu banyak je bangsawan-bangsawan Melayu, tuan-tuan. Banyak je yang kaya dalam kawasan Kepulauan Melayu ni, banyak yang kaya-kaya, tuan-tuan. Arab miskin, tuan-tuan. Bukan miskin sikit, miskin sungguh. Miskin papa kedana, tuan-tuan. Tak ramai yang kaya Arab ni. Yang tuan-tuan tengok kaya ni baru je. Padahal miskin, saya ingat dalam 40 tahun, 50 tahun je, tuan-tuan, yang dia kaya sangat ni. Kaya tak tahu nak ingat ni, mungkin dalam 90 tahun macam tu lah, tuan-tuan. Tak sampai 100 tahun lagi. Nabi sebut dah ni. Ni bangsa yang kasut pun tak ada. Banyak orang Arab tak pakai kasut zaman Nabi. Banyak tak pakai kasut. Arab Badawi ni. Dia memang orang Arab, tuan-tuan. Kalau kita tengok dulu-dulu dia pakai baju, diikat di pinggang dia. Dada dia ni memang dia buka. Hak lelaki lah, dia buka bagi nampak dada dia. Macam tu, nampaklah dada dia. Kemudian Lata ni miskin dan belah kambing. Bangsa yang memang semua belah kambing orang Arab. Tahu Melayu ada belah kambing, belah ayam, macam-macam. Ni cerita bangsa Arab ni. Kata ulama, ni yang Nabi sebut ni humul Arab. Itulah bangsa Arab yang beratus-ratus tahun miskin. Pasal apa miskin, tuan-tuan? Depa padang pasir mana ada apa. Kita Malaysia ada setengah tempat ada emas, betul tak? Di Pahang ada emas. Di Indonesia ada tempat tu kalau pergi cari punya banyak emas, orang dapat berkilo-kilo. Kita ada emas, bumi kita. Bumi kita tanam apa pun hidup. Betul tak? Tuan-tuan pergi yang Arab, tuan-tuan nak tanam sawit, sawit tak hidup. Durian tak hidup. Tuan-tuan tanam apa kat tanah, semua tak hidup. Tanah gersang, tuan-tuan. Tak ada apa sana. Kita semua hidup. Tuan-tuan tanam segala jenis pokok di Malaysia ni hidup. Tapi di Arab, tuan-tuan tanam segala jenis pokok, boleh kata semua tak hidup. Dah kot kurma kot, berapa benda yang hidup, lain semua mati, tuan-tuan. Hebatnya bumi Malaysia ni, tuan, suburnya. Tu yang Inggeris mai nak ambil apa? Dia nak ambil emas, dia nak ambil apa? Dia nak ambil sayur, apa semua. Biji-bijiran, tuan-tuan, rempah ratus. Tuan-tuan, Arab ni miskin, tapi Nabi sebut akhir zaman Arab bangsa yang paling kaya, yang paling mewah. Hebat, tuan-tuan. Macam mana mereka boleh jadi kaya? Rupanya dalam bumi mereka ni ada emas hitam. Apa itu emas hitam? Petroleum, tuan-tuan. Mereka banyak sungguh petroleum. Sangat banyak. Tu yang kaya tu. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya duduk di Qatar. Qatar ni kerja gad gaji 15,000. Kerja gad 15,000. Cikgu kerja sampai bencin tak ada 15,000. Mereka gad 15,000. Sana kalau doktor, kalau bukan doktor mereka, doktor rakyat Malaysia yang jadi sana jadi doktor, gaji 50,000. Tentera Qatar ni masuk je tentera gaji 34,000. Private baru masuk tu 34,000 gaji.
Dan mereka merungut, sikitlah gaji kami 34,000 sikit. Ini tak masuk akal tuan-tuan. Kereta kita mahal tuan-tuan. Kereta Malaysia ni antara kereta yang mahal kat dunia tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan, sana mana ada cukai? Kereta Malaysia Satria Neo dulu kan, kita nak beli 60,000, 65,000. Kat luar 25,000 Pasal apa? Kita nak fight dengan kereta lain. Kereta luar murah. Kereta masuk Malaysia cukai 200% tuan-tuan. Contoh kalau kereta tu 50,000, masuk Malaysia dia akan jadi 150,000. 150,000. Pasal apa? Pasal nak jaga kereta Malaysia nak jaga kereta Pro 2. Tuan-tuan, kalau Pro 2 Alza harga 60,000, Vios harga 40, semua pakai ambil Vios betul tuan-tuan. Kita beli Alza 60 lebih. Tengok Wish baru 50. Tobat orang tak ambil Alza, ambil Wish. Tutup pintu pun senyap. Betul tak kan? Alza ketepang. Saya pakai Alza tuan-tuan. Mula-mula sudah, dah lama-lama nanti kena tolak kuat sikit. Betul tak tuan-tuan? Pasal nak jaga kereta Malaysia. Kalau tak nak cukai, orang tak belilah kereta Malaysia, mau beli kereta import. Di Qatar mana ada cukai? Harga asal. Kereta Vios harga asal. Cukai tak ada. Pasal apa tak nak cukai? Mereka mana ada buat kereta? Qatar. Kereta murah tuan-tuan. Orang Qatar ni kaya tak kaya, naik kereta rosak, dia parking tepi jalan, dia pergi beli lain. Sungguh tuan-tuan, dia pergi beli lain. Punya kaya. Tuan-tuan kalau pergi di Dubai, di belah ni yang kaya ni Qatar, Emirat Arab Satu, Dubai. Ini memang kaya sungguh. Kat sana ada kawasan padang pasir, kereta elok-elok dia pun tinggal macam tu Tuan-tuan kalau pergi sana, Yuska sana tu, memang murah tu kereta tuan-tuan. Orang Arab ni dia bosan, dia tinggal macam tu kereta dia. Malah ada satu tempat tu, ada Ferrari, ada Bentley, ada Bugatti Veyron. Orang putih tengok pening. Orang Arab ni calak sikit, pecah sikit, beli lain Punya kaya tuan-tuan. Kita beli kereta tuan-tuan, 9 tahun baru mati banyak tuan-tuan. Depa sana punya kaya tuan-tuan. Disebut dalam hadis Lah ni tuan-tuan, kalau nak tengok bangunan yang hebat-hebat, bukan tengok Amerika, bukan tengok Rusia. Tuan-tuan nak tengok bangunan yang hebat-hebat, pencakar langit, tuan-tuan tengok Dubai. Betul tak? Banyak bangunan yang pelik-pelik dan tinggi tuan-tuan. Yang paling tinggi pun Dubai lah ni, Burj Khalifa. Dah ada yang paling tinggi sekali adalah Kingdom Tower kan, berada di Riyadh. Tinggi dia 1 km lebih. Ni sampai ke awal tuan-tuan, tinggi dia. Kingdom Tower dah ada di Riyadh. Itu yang paling tinggi. Nombor 2 di Dubai. Bangunan di Dubai tuan-tuan tengok, memang dia punya design pelik-pelik. Ada satu dia buat museum tu bentuk sabit tuan-tuan. Baru buka. Bentuk sabit. Besar bangunan dia, besar sungguh, tapi dia buat dalam bentuk sabit. Warna perak, ada tu ada betul tulisan pula. Bentuk sabit, betul ada hot pula kat bangunan dia tu. Bukan kecil tuan-tuan. Bangunan ni besar sungguh. Macam mana dia boleh bangunan yang sangat besar dia buat bentuk sabit. Siap ada hot lagi, hot dia punya besar. Bangunan bagi saya yang paling pelik lah tuan-tuan. Tak ada kat tempat lain kat sana je. Tapi bukan dia buat tuan-tuan, dia duit banyak. Dia pun ambil arkitek pada Jerman lah, daripada China lah, pada Jepun, dia pun duit banyak. Ni Nabi sebut maksudnya kita nak kiamat sangat tuan-tuan ni. Ni tuan-tuan pula tengok Ukraine dengan Rusia perang kan. Ni bahaya tuan-tuan Boleh jadi perang nuklear tuan-tuan. Ukraine dengan Rusia perang dahsyat. Kalau NATO masuk campur akan jadi perang nuklear. Bila jadi perang nuklear tuan-tuan, lah ni harga gandum dah naik Pengeluar gandum nombor 1 dunia adalah Rusia dan Ukraine. Dia antara bangsa, gandum dah naik. Tuan-tuan tunggulah tuan-tuan. Kalau perang ni berlanjutan, tepung akan naik berganda harga tepung. Harga tepung akan naik. Dan Rusia adalah antara pengeluar gas asli terbesar dunia. Antara. Gas juga akan naik tuan-tuan. Standby gas. Harga gas akan naik. Rusia adalah pengeluar minyak nombor 2 dunia. Nombor 1 Arab Saudi, Rusia nombor 2. Ni Rusia pula dia sekat macam-macam kan. Dia macam-macam sekatan dia buat kat Rusia. Tuan-tuan tunggu petrol pula nak naik. Bila petrol dengan gas naik, harga barang semua naik. Tuan-tuan, kalau ada orang fikir biar dia berperang, bukan macam tu tuan-tuan. Kalau jadi perang dunia, habis ekonomi dunia hancur. Bila ekonomi hancur, siapa nak beli barang Malaysia? Betul tak? Siapa daripada negara mana kita nak beli barang? Barang kita siapa nak beli? Kalau ekonomi dunia hancur, ekonomi kita juga lingkup. Kalau ekonomi kita lingkup tuan-tuan, habis. Cak silap gaji semua kena kurang tuan-tuan. Itu kalau kita tak terlibat perang. Betul tak? Kalau kita terlibat,
Tuan-tuan, kali ni perang kita nak lawan pakai apa tuan-tuan? Orang pakai ICBM. ICBM ni orang tak boleh tangkis tuan-tuan. Setakat saya baca, Malaysia ni nak kata penangkis udara ni tak banyak, betul tak? Kita tak ada, book tak ada. Yang saya duk baca lah tuan-tuan, bab pertahanan negara-negara ni, book tak ada. Ada lah sikit pertahanan kita kecil tu. Nak tembak jet dah lah kecil, tembak dengan tangan tu. Tak ada hak besar-besar ni. Kalau kena bom bank tuan-tuan, habis duit kita tuan-tuan. Betul tak? Kalau kena hack sistem apa? Sistem kerajaan persekutuan kena hack, data tuan-tuan, data pencen tuan-tuan, data gaji boleh hilang semua. Bulan ni dapat gaji, bulan depan tak ada gaji je. Data semua hilang lah. Orang boleh rosakkan kita punya data tuan-tuan. Ataupun orang bom pengkalan data kita. Bom je pengkalan data, habis semua. Bulan ni dapat gaji, bulan depan nak bagi gaji punya, data tak ada. Tuan-tuan tengok, kalau jadi perang tu, kalau kena bom, tengok Ukraine ni. Rusia bom sekarang tuan-tuan. Ukraine nak banding dengan kita. Ukraine langit dengan bumi dengan kita. Ukraine tu kuat tuan-tuan. Dia kapal perang pun banyak, kereta kebai pun banyak, jet berjuang pun banyak. Tapi nak banding dengan Rusia, jauh. Rusia lagi sekarang. Tapi nak banding kita dengan Ukraine, jauh tuan-tuan. Ukraine jet dia banyak, tapi hancur habis lah. Rusia awal ni dia pun nak dapat jet lain. Kapal perang dia pun tenggelam, helikopter pun banyak, kereta kebai dia banyak. Ukraine, tentera dia banyak, ratus ribu tentera, lebih banyak daripada tentera Malaysia lagi. Tapi dengan Rusia je beza lah tuan-tuan. Lah ni tengok rakyat dia lari pun dah lebih 1 juta lari tuan-tuan. Bank kena bom habis, semua kena bom tuan-tuan. Nak pergi mana? Hidup merempak tuan-tuan. Ni kalau berterusan, jadi jangan kita harap. So ada setengah orang dia harap bagi Rusia bagi nuklear, tembak nuklear. Dia tak tahu Rusia tembak nuklear, NATO pun akan tembak juga Rusia nuklear. China akan tembak Amerika nuklear, Amerika akan tembak China nuklear. Habis semua pakat kena nuklear. Ekonomi dunia akan lingkup, kita punya pendapatan negara pun akan merudum tuan-tuan. Itu kena ingat. Itu kalau kita nasib baik, kita tak terlibat dengan perang. Betul tak? Kenalah dunia tak stabil, tiba-tiba katakanlah Singapura attack kita. Singapura kuat tuan-tuan. Dia ada 160 biji jet F-16. 16 ni antara yang terbaik ya. Dia ada jet F-35. F-35 ni tuan-tuan, jet dia harga bilion dah tuan-tuan. Dia ada, na'uzubillah lah tuan-tuan, katakanlah dia ambil peluang attack kita tuan-tuan, haru tuan-tuan, dunia jadi kacau bila habis semua. Jadi tuan-tuan, dan itu juga tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, Nabi sebut akan banyak perang, akan banyak berbunuh-bunuhan. Itu tanda akhir zaman lah tu. Tuan-tuan doalah tuan-tuan, kalau jadi perang nuklear tuan-tuan, kita semua pakat jadi susah. Silap-silap kita makan ubi kayu macam tok nek kita dulu tuan-tuan. Namanya pun makan ubi kayu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya habiskan tuan sikit Kemudian summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian Jibril pun pergi, kata Sayyidina Umar, aku pun kebingungan. Lama terdiam dalam keadaan kebingungan. Summa qala, kata Nabi SAW, ya Umar, tadri man sa'il? Wahai Umar, kau tahu tak siapa yang tanya? Bila Nabi tengok Sayyidina Umar ni termenung lama, Rasulullah tanya, tahu tak siapa tanya tadi? Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu Jibril, itulah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia telah datang kepada kamu, mengajarkan kepada kamu agama, urusan agama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Habis tuan-tuan. Akan datang kita pergi hadis yang ke-61. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf pada kekurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مثرولا. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.